Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kamu semua apa khabar hari ni? Sihat ke? Alhamdulillah Puan, saya rasa okey sikit sekarang ni. Ya Puan, saya pun sihat je. Saya seronok duduk sini. Tempat ni tenang je. Dan saya jumpa orang yang ada masalah sama macam saya. Tak adalah saya ni rasa tertekan sangat. Sekurangnya saya ada tempat nak cerita. Waalaikumsalam. Saya kurang sihat hari ni Puan. Mungkin sebab cuaca sekarang tak menentu kan. Alhamdulillah saya sihat je Puan. Alhamdulillah, saya dengar. Tapi saya nak tanya, kenapa ya Puan Syirah nampak muram je? Macam ada masalah. Puan sihat ke? Saya sihat je Puan, cuma saya rindukan anak-anak saya. Saya faham perasaan Puan Syirah. Puan yang risau ni sebab anak Puan selamat dekat sini. Anak Puan berada dalam jagaan ni, so mereka akan pantau rapilah anak Puan. Sekarang ni boleh ke kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini, sebab lagi cepat habis sesi kita ni, lagi cepat Puan Syirah boleh jumpa dengan anak Puan, boleh bawa dia jalan-jalan. Okey, boleh Puan. Jangan risau Syirah, kita orang semua ada untuk awak. Okey, baiklah. Seperti yang sedia maklum, saya Nurul Nadia merupakan pekerja sosial yang ditugaskan untuk membantu kamu semua menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kita semua dah jumpa kan pada sesi yang lepas? Kita dah berkenalan, kita dah tahu nama. Okey, jadi saya harap sangat kamu semua boleh bagi kerjasama yang baik dengan saya agar sesi pertolongan ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, suka saya ingatkan sekali lagi bahawa segala maklumat yang kita kongsikan dalam bersama kita, segala apa yang kamu semua cerita akan menjadi rahsia kita bersama ya. Sebab saya pasti kamu semua pun tak nak masalah kamu didengari, diakui oleh orang lain. Kalau ada antara kamu yang rasa macam dia takut, rasa macam malu nak bercerita, nak berkongsi masalah dalam ni, boleh berjumpa dengan saya ya. Kita boleh bincang berdua agar kamu boleh menceritakan kepada saya tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut untuk didengar orang lain. Faham ke semua? Faham Puan. Nanti kalau saya malu nak luah something, saya bagi tahu. Sebab sekarang ni saya rasa selesa je dengan semua orang dalam ni. Betul Puan, saya pun sama. Saya pun sama. Syabas buat kamu semua. Walaupun kamu semua sedang mengalami masalah, kamu semua masih bersikap baik di antara satu sama lain. Saya tengok semua baik. Alhamdulillah. Saya akan berusaha untuk membantu kamu semua menghadapi masalah ini ya. Kita akan bersama-sama membantu untuk mencapai objektif kita ya. Okey, baiklah. Sekarang saya nak tanya, ada sesiapa yang volunteer nak share masalah dia dulu? Saya Puan, izinkan saya untuk ceritakan masalah apa yang saya hadapi. Sebenarnya saya dengan suami ni ada masalah sikit. Jadi sebab itulah kan saya jadi mangsa dera dia. Jadi sebenarnya bila masalah ni mula berlaku ya? Okey, benda ni berlaku bila setiap kali dia ada masalah kat tempat kerja, dia selalu balik rumah. Lepas tu saya dah biasa dah dengar dia maki hama saya, dengar dia maki saya, dengan dia pukul saya. Jadi saya dah biasa dah selama 7 tahun ni. Dia buat macam tu saya dah lali dah. Okey, baiklah. Berdasarkan apa yang saya dengar lah daripada cerita Puan, nampaknya Puan ada sebab sendiri yang membuatkan Puan bertahan selama ini walaupun Puan sering menjadi mangsa dia untuk melepaskan tekanan. Boleh saya tahu?
Ya betul. Macam saya kata tadi, dah 7 tahun saya bertahan dengan dia disebabkan oleh dia selalu, bila dia buat salah je dia minta maaf. Tapi saya sebagai isteri ni kan lembut hati. Kemudian disebabkan anak-anak juga lah saya bertahan sampai sekarang. Adakah Puan bersyadang untuk meninggalkan suami Puan selepas ini? Maaf Puan, tujuan kami kat sini memang Puan suruh bercerai ke? Tak begitu maksud saya. Saya rasa Puan Syirah ni dah salah faham ni dengan apa yang saya katakan. Macam ni Puan. Okay. Sebenarnya niat dan tujuan saya hanya untuk membantu Puan semua mengatasi kesulitan yang dialami lah. Saya akan berusaha untuk memastikan bahawa beban yang dirasai oleh kamu semua akan berkurang lah. Saya sebagai pekerja sosial, saya tidak membuat keputusan untuk kamu. Jadi apa-apa keputusan yang kamu buat selepas ini adalah berdasarkan kehendak kamu sendiri. Sebab semua ada hak masing-masing lah untuk menentukan apa yang kamu nak. Saya sebagai pekerja sosial, saya hanya menjadi pemudah syara dan pembimbing kamu semua. Jadi saya harap sangat pasti tak ada yang salah faham ni di antara kita. Dan saya harap sangat Puan Syirah lepas ni tak menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sopan ni pada sesi yang seterusnya. Puan, saya rasa masalah kami ni masih lagi boleh diperbaiki. Sebabkan itulah saya buat aduan dekat JKM ni supaya masalah saya ni boleh diatasi lah dengan kaedah yang bagus. Saya faham apa yang Puan Tuna rasakan kerana saya juga merupakan seorang ibu dan saya juga merupakan seorang isteri. Jadi saya fahamlah Puan berhak untuk membuat keputusan yang sewajarnya lah. Saya sebagai pekerja sosial hanya membantu Puan untuk menyelesaikan masalah ini dan saya percaya Puan mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, bagi pengetahuan Puan Tuna, pihak JKM akan menjalankan sesi kaunseling ya. Jika ada apa-apa soalan ke nak tanyakan dekat pekerja sosial kita? Puan, saya rasa macam hidup saya ni dah musnah lah. Sebab saya ni salah pilih suami. Saya menyesal sangat kahwin dengan dia. Puan baru saja cakap yang Puan menyesal kahwin dengan dia. Macam ada something yang buat Puan menyesal sangat. Adakah ini yang saya fahami? Ya, sebab saya baru tahu yang suami saya ni penagih dadu Puan. Sebelum saya kahwin, saya tak tahu apa pun yang dia ambil benda tu ke, dia tak ambil ke. Lepas saya dah kahwin, dah ada anak perempuan, baru saya sedar semua tu. Baru saya nampak. Saya dah rosakkan masa depan anak saya sebab dia berbapakan seorang penagih. Baiklah Puan, saya faham. Sesiapa pun akan rasa benda yang samalah kalau berada di tempat Puan.
Kerana saya fahamlah puan nak melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan anak puan kan. It's okay, bukan salah puan pun sebab puan sendiri pun tak tahu sebelum ni dia ambil benda tu kan. Okey, dekat sini kita akan bantu puan lah untuk mencari jalan penyelesaian dan keluar daripada masalah ini. Saya kesian sebab anak saya pun jadi masa. Bukan saya je kena pukul. Kalau dia mengamuk nak duit sebab nak beli dadah. Dengan anak-anak saya pun dicekik kalau tak dapat apa yang dia nak. Ya Allah, saya ni trauma pun. Baru-baru ni dia ukut nak simbah petrol sebab nak bakar saya tahu. Macam mana ya kejadian tu boleh berlaku sampai sanggup nak simbah petrol? Saya ni cuma tegur dia sebab mengamuk tak tahu pasal. Saya bukan apa. Tahu malulah jiran dengar kita gaduh. Bila saya tegur mulalah nak naik angin. Lepas tu mulalah nak gaduh mulut antara kami. Anak saya ni tengok je, asyik tengok je kami gaduh. Lepas tu dia pukul saya dengan penyapu. Tak cukup dengan pukul saya, lepas tu dia cekik Alia. Saya pun apa lagi puan, saya pun larilah samakan anak saya. Lepas tu terus buat laporan polis dengan saya minta tolong jiran. Saya memang dah tak tahan dengan perangai dia puan. Saya dah tak mampu nak teruskan perkahwinan ni. Lepas habis je saya sini, saya nak buat permohonan cerai. Baik, saya faham keadaan kamu. Kamu harus kuatkan semangat ya untuk berdepan dengan situasi ini. Kamu harus kuat untuk anak kamu Alia. Okey, maaf saya bertanya, apa pandangan puan lah terhadap penceraian tersebut? Maksudnya apa yang puan fikirkan selepas ini? Lepas ni saya nak belajar untuk uruskan anak je dan kehidupan saya. Saya ingat nak buka kedai berniaga kecil-kecilan je. Macam tu. Bagus rancangan puan ni. Jangan biarkan emosi tenggelamkan semangat dan kebolehan yang puan ada ya. Sebab ramai wanita dekat luar sana yang menghadapi masalah yang sama macam puan dan mereka telah membuktikan yang mereka telah berjaya untuk mengubah hidup. Lagipun sekarang kalau macam puan nak mulakan perniagaan, banyak je bantuan-bantuan yang disediakan. Bantuan modal. So pasal tu puan jangan risau ya. Lega saya dengar. Saya nak jadi ibu yang terbaik untuk Alia. Yang lain macam mana ya? Saya tengok dekat kanan saya Puan Dalila, Puan Aisyah senyap je. Sebenarnya saya tekan sebab mental dengan emosi saya didera oleh suami. Apa maksud puan mengenai mental dan emosi puan didera? Sebenarnya suami saya ni jenis yang suka kongkong. Dia suka kongkong, dia suka kawal mana-mana saya pergi. Malah sebenarnya kat bank saya pun dia yang pegang. Tu yang buat saya rasa macam stres saya murung lah. Dulu sebelum kahwin Puan Aisyah tak tahu ke yang perangai suami puan macam tu? Sebenarnya dulu sebelum kahwin dia memang suka jealous dengan benda yang kecil-kecil, benda yang tak ada apa-apa ni. Tapi dulu saya faham lah sebab time tu kan masa bercinta, kita tak ada ikatan yang sah kan. So maksudnya dia mestilah risau. Tapi saya tak sangka lah benda ni akan jadi lagi teruk bila dah kahwin. Sejak saya sebahagia tu sekejap je lepas kahwin. Then 4 bulan lepas kita orang kahwin, saya dah nampak dia berubah sampai macam, saya rasa macam dia sampai halang saya nak jumpa dengan parent saya. Bila saya lawan, dia dah mula ugut saya, nak pukul saya. Lepas tu tengoklah macam sekarang ni kat bank saya pun dia dah tukar password. Saya stres lah puan. Sampai saya fikir macam saya nak berhenti kerja. Daripada apa yang puan sampaikan, ternyata puan sangat tertekan dengan situasi ni dan puan sepertinya menyesal berkahwin dengan dia. Adakah ini yang saya fahami? Puan, betul lah tu. Sebab tu saya macam banyak diam je. Saya
saya stres. Saya kadang pergi kerja pun saya rasa saya tahu sebenarnya dia ikut saya. Saya tak faham lah. Bukannya saya curang belakang dia. Saya tak ada buat apa benda-benda yang bukan-bukan pun lah. Betul tu. Hidup macam ni stres tau. Bawa bersabar ya. Saya tahu yang kita yang dengar masalah ni pun kita jadi emosi kan. Apatah lagi Puan Aisyah sendiri yang melalui benda ni. Tapi jangan bimbang, kita akan cuba sedaya upaya untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah kamu ya. Lain pula dengan saya. Walaupun suami saya polis, ada kerja bagus tapi curang. Lepas tu kaki pukul. Saya baru tahu rupanya selama ni dia selalu tak balik rumah sebab dia pergi club sampai lewat malam. And then saya tak tahu dah berapa banyak perempuan dia jumpa dekat luar sana. Maksudnya sebelum ni Puan tak pernah ke nak laporkan dia sebab suami Puan kan polis, sebab kalau macam Puan laporkan dia, suami Puan ni boleh dikenakan tindakan tata tertib lah oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Ada je, tapi dia ugut saya. Dia pukul saya dengan tali pinggang sebab badan saya ni penuh dengan luka, lebam semua tu. Saya tak tahan Puan. Dia juga selalu paksa nak buat hubungan intim semua tu tanpa rela. Saya tak rela sebab dia kan curang dekat belakang saya. Saya takut sebab tu saya cuma berani datang sini untuk dapatkan bantuan daripada pihak Puan je. Macam tu. Okey, tak apa Puan. Saya akan hubungkan Puan dengan pihak yang berkenaan lah agar suami Puan tu dikenakan tindakan. Rasanya macam tak adil lah kalau Puan diperlakukan sebegini kan. Ya, betul. Saya sekarang ni just nak tuntut keadilan tu je. Tak sangka. Boleh. Sabar Puan Tuna. Saya tahu awak geram. Tapi lain kali tolong jangan tepuk meja ya. Kesian dengan orang lain terkejut. Okey, Puan. Saya cuma beremosi lebih sikit. Tak salah. Okey, tak apa. Boleh kita teruskan dengan cerita Puan Wani tadi? Macam keluarga Puan tahu ke yang perangai Puan suami suami Puan macam tu? Saya ada je cerita tapi keluarga dia tak percaya yang perangai suami saya tu macam tu. Sebab dia tu nampak baik sangat. Mak ayah dia cakap tak baik tuduh tanpa bukti macam tu. Saya geram betul. Tunggulah nanti bila saya dapat buktikan memang saya viral je. Masa tu baru dia tahu perangai anak dia sebenarnya macam mana. Sabar Puan, saya faham apa yang Puan rasa tapi cuba Puan fikir, Puan duduk diam dulu. So, kita fikir sama-sama. Adakah dengan cara memviralkan tu akan menyelesaikan masalah ni? Memanglah tak, tapi entahlah, saya dah penat. Saya dah tak nak hidup dengan dia Puan. Saya dah sakit kena pukul, sakit kena curang lagi. Saya dah tak kerja, tak ada duit. So macam mana saya nak hidup lepas ni? Memang saya menyesal sangat Puan sebab tak berdikari daripada awal lagi. Kalau tak, saya tak kisah pun kena tinggal dengan lelaki macam tu sebab saya boleh hidup sendiri. Tolong saya Puan. Baiklah, nanti kita fikirkan ya sama-sama macam mana cara nak bantu awak untuk bangkit. Awak jangan risau ya sebab negara kita ni ada undang-undang tau. Tak kisahlah dia tu siapa, dia tu kerja apa sekalipun, kalau dah dia tu menyalahi undang-undang, dia tetap akan menerima hukuman yang sepatutnya. Sebab tu awak kena buat laporan kes ni kepada pihak polis. Awak jangan takut sebab awak akan dilindungi. Once awak dah buat laporan polis, suami awak tu akan didakwa di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga lah 1994 dan awak boleh memohon untuk mendapatkan perintah perlindungan daripada pihak mahkamah. So awak jangan takut sebab suami awak tu dia takkan berani pun nak buat apa-apa dekat awak, dia takkan berani pun nak kacau awak, dia takkan berani pun nak ugut awak ke apa. Kalau awak nak, saya boleh bantu awak untuk filekan aduan berkenaan keganasan rumah tangga yang awak alami ni. Tuan ni, saya pun buat juga macam tu. Saya dah buat laporan polis lepas suami saya tu ugut nak bunuh saya sebab saya tak bagi duit dekat dia nak beli dadah. Suami saya tu dah berapa kali dah dia keluar masuk penjara sebab kes dadah. Lepas tu sekarang ni dia semakin berani pula nak cederakan saya dengan anak-anak.
saya memang dah tak tahan dah. Saya sendiri yang laporkan dia dekat polis. Lepas tu saya try mohon perintah perlindungan untuk saya dengan anak saya lah. Dan sebab saya takut lah kan, takut nanti dia buat benda-benda yang tak baik pula. Yalah kan orang macam tu, dia bukan sedang pun apa yang dia buat. Dia tahu nak beli dadah je. Orang macam tu sampai mati pun tak berubah. Sekarang ni awak ambil masa dulu ya untuk tenangkan diri. Saya faham sangat apa yang kamu lalui. Saya tahu semua ni tak mudah. Sebab itulah kita ada kat sini sekarang kan. Kita akan sama-sama bantu each other. Okay? Saya dah tak lakat dah Puan. Lama dah saya merana hidup dengan manusia tak guna macam tu. Saya ni nasib sempat selamatkan diri je. Kalau tak, habislah. Macam sekarang saya dah tak ada apa-apa dah. Barang kemas semua habis dah dia jual. Jom kita sama-sama bangkit jadi wanita yang lebih hebat, wanita yang lebih berjaya. Sebab sekali kita tersungkur, kita tak akan tersungkur selamanya kan? Maaf Puan Dalila, sepertinya Puan ada Puan macam ada benda nak cakap lagi pun Puan belum ceritakan lagi ya masalah yang Puan alami. Boleh kami tahu? Yalah sebab kita semua kan ada berkongsi cerita, apa kata Puan pun nak kongsikan bersama kami. Sebenarnya saya tak cerita lagi tentang masalah saya sebab saya sengaja tak nak cerita ke orang lain. Sebab saya nak dengar cerita masalah orang lain dulu. Saya sebenarnya takut, malu nak cerita masalah saya. Jangan takut dan malu Dalila sebab kat sini kita semua ada masalah yang sama. Lagipun kita dah janjikan nak rahsiakan masalah kita ni. Kita janji nak jaga rahsia antara kita. Betul tak? Ya, itulah betul Puan. Okey, saya cerita. Sebenarnya saya seorang doktor. Saya malu sebab walaupun saya ada kerjaya bagus, saya ada gaji yang besar, saya ada semua benda tapi saya masih jadi mangsa-dara suami saya. Malu kan Puan? Jadi sebab itulah saya tak berani nak cerita benda ni kat siapa-siapa pun. Tapi saya dah tak tahan sebab saya ni selalu kena pukul sampai ada satu masa tu saya pergi hospital, saya kena pakai foundation tebal untuk tutup lebam kat muka saya. Kenapa Puan tak buat laporan sebelum ni ya? Saya jadi malu sebab kerjaya saya kan sebagai seorang doktor. Jadi mestilah tak akan ada satu orang pun yang percaya kenapa doktor pun boleh kena dera dengan suami. Okay, kalau macam tu boleh saya tahu pula kenapa Puan didera? Suami saya dakwa yang saya ni tak boleh nak puaskan nafsu dia. Lagipun sebab saya ni sibuk sangat dengan kerja, sibuk banyak sangat kes dekat hospital. Kerja saya pun tak menentu, balik pun dah lewat. So bila saya balik kerja pun saya dah penat. Jadi bila saya penat, saya tak layan dia sebab itulah dia marah dan pukul saya Puan. Macam tu, okey saya faham. Tapi saya risau, tapi jangan risau. Yang saya rasa masalah Puan dengan suami ni masih lagi boleh diselamatkan, masih lagi boleh dibawa bincang lah. Tanya sebab Puan berani untuk berjumpa dengan saya sebagai pekerja sosial untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Itulah Puan, sebab itulah saya nak cari semangat saya balik dengan berjumpa pekerja sosial. Saya nak dapatkan nasihat, saya nak dapatkan apa yang patut saya lakukan selepas ni. Puan dan suami sebenarnya boleh mendapatkan khidmat kaunseling lah untuk menangani konflik yang berlaku. Puan boleh pergi sesi kaunseling ni bersama suami. Apa kata Puan berunding dulu dengan suami, maksudnya macam Puan cuba dulu berbincang dengan dia, ajak dia untuk sama-sama pergi sesi kaunseling ni. Okey, baiklah Puan, nanti saya akan cuba untuk berbincang dengan suami saya. Nampaknya sampai sini saja sesi kita pada hari ini. Awak semua boleh bertenang dulu ya. Ambil masa untuk diri sendiri. Okey, ambil masa untuk fikir. Okey, terima kasih semua sebab sudi luangkan masa dengan saya and kamu semua beri kerjasama yang baik sangat. Kita jumpa pada minggu hadapan ya, pada hari dan waktu yang sama. Jaga diri semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.